Okey, hari ni kita bincang pasal kita tolong kita tolong newbies kita dalam hobi ni, hobi reefing, okey. So kita nak bincang pasal apa masalah dorang, apa masalah yang dorang hadapi, kenapa dorang hadapi masalah-masalah ni, okey. Diorang ni orang-orang baru dalam hobi reefing. Diorang terjebak sebab mungkin ikut kawan ataupun diorang ikut social media, diorang ternampak, wow, cantik ni tank apa, reef tank apa semua kan. Ada clownfish apa semua kan. So diorang pun nak ikut, nak cuba juga try nasib kan. Jadi tak jadi, itu lain cerita lah kan. So diorang pun nak jadi reefer jugalah. So ini maksudnya newbie dalam hobi kita. Biasanya diorang excited, okey, diorang excited. Macam saya dulu saya pun newbie juga kan. So saya pun excited. So saya pun nak bela jugalah anemone, lepas tu saya pun nak bela juga clownfish, ikut dory apa semua nak saya nak ada lah. So saya pun pergilah kedai beli tu beli ni bagai. Last seminggu 2 minggu tahan, ikan dah kena mati, coral dah kena STN, RTN, mati, macam-macam berlaku. So habis duit, belanja kat kedai saja, macam tu je. So sekarang ni kita punya newbie ni memang banyak yang nak try juga kan. So kita nak tolong diorang ni. Diorang punya masalah ni sekarang ni, diorang ni semangat membara nak buat tank baru, reef tank baru untuk diorang punya enjoyment lah dekat rumah kan. So diorang nak nikmat juga benda tu kan. So tapi diorang kurang kaji selidik macam mana kita nak jaga, macam mana kita nak provide apa yang perlu untuk coral dengan fish kan. So jadinya masalahnya semua mati ataupun tak jadilah kan. So lama-lama kita try tak jadi. So kita punya api membara, semangat membara tu akan padam lama-lama. Sebab tak jadi kan, frust tak jadi. So lama-lama kita akan tutup kedai, akan jual balik kita punya tank second hand. Saya nak cakap pun susah sebab ini kita excited kan, kita memang nak. Macam biasalah nafsu manusia kan, kita memang nak. Sekarang juga kalau kita cakap yang baik, kita cakap jangan pergi gaji selidik dulu, kita pergi Google dulu macam mana nak jaga sini, jaga tu, jaga ni kan. Lepas tu kita tak nak ikut sebab degil satu, lagi satu kita excited nak juga kena ada benda tu, nak juga benda tu jadi hari ni. Jadi benda macam ni kita kena tengoklah kan. So kita nak cakap pun susah sebab orang takkan dengar, kita sendiri pun tak nak dengar kan. So kita pun nak beli juga, pergi kedai. Jadi bila kita beli, lepas tu mati tak jadi, kita rasa frust. Lepas tu problem pertama kita akan buat, masalah pertama yang kita nak cari dengan senang. Masalah sebenarnya kita nak cari, kita bukan nak cari solution, tapi sebenarnya kita nak solution, tapi kita buat masalah. Ini masalah yang newbies buat. Apa diorang buat? Diorang ada masalah dekat tank diorang. Contohlah nitrate tinggi, tiba-tiba ikan ada apa saya nak buat? Okeylah, shoot question dekat masalah kita tu dekat Facebook ke, social media mana-mana ke. So kita akan tanya kawan-kawan reefer kita tu macam mana nak tolong lah kan, nak tolong cover balik kan. Tapi sebenarnya kita buat salah besar. Kenapa? Sebab kita punya soalan ni kita bagi tahu umum pada orang-orang ramai. So kita kena tahu ramai orang kat luar tu superhero. So bila superhero kat luar tu banyak-banyak tunggu masalah saja. Diorang tunggu nampak masalah aja, diorang nak tolong. So kita punya masalah ni, nak newbie ni, kita punya masalah yang dalam reef tank ni kita nak bagi tahu umum. So ramai-ramai orang tolong. Kita sebenarnya confused sebab bermacam-macam maklumat masuk, bermacam-macam informasi masuk. So kita nak terima mana satu? So kita fail dekat sana. Kita lagi susahkan hidup kita. Sebenarnya hobi ni hobi untuk isi masa lapang, okey. Kita masa lapang, kita nak enjoy, kita nak tengok reef tank kita punya coral jadi, kita punya ikan sihat, tenangkan hati kita, relax. So inilah hobi sebenarnya kan. So macam mana nak elak benda-benda ni? Nak confuse, tak nak confuse, nak terus terang buat, nak benda jadi, lagi satu je benda ni.
So saya daripada newbie dulu, saya pun belajar sendiri, experience sendirilah kan. Tak ada orang nak ajar pun orang susahkan kita adalah kan. So saya cari sendiri maklumat semua dekat Google, banyak ada. Tapi kita kena ingat satu benda, kita nak benda tu jadi, kita kena ingat kita ikut satu atau dua orang yang dah ada result, dah ada dia punya reef tank, dah stable, dah jadi, dah ada proof. Okay? Kita ikut orang-orang ni. Dalam YouTube ni banyak-banyak video. So kita tengok banyak-banyak video pun bukannya kita boleh faham, sebab banyak-banyak maklumat kita tak tahu mana satu nak buat. Takkan kita nak pergi beli semua barang, takkan kita nak buat semua barang. Tak mungkin jadi. Mungkin jadi, saya tak tahu. Tapi berdasarkan saya punya pengalaman, saya rasa saya ikut pengalaman saya banyak baca dekat Google. Lepas tu saya ikut satu atau dua orang saja, orang yang betul-betul dah ada result. Okay? Lagi satu salah yang selalu kita buat sebagai newbie, kita pergi tuang kedai. Kita pergi kedai tu yang jual coral ataupun ikan air laut ni kan, kita pergi beli kan. Beli tu, lepas tu kita tanya, kita nak clarify kita punya masalah ni dekat dia. Kita tanya, bos kenapa jadi macam ni ya? Saya punya reef tank ni banyak hair algae ni, kenapa macam tu macam ni, kita tanya. So kita tanya dekat orang yang salah sebenarnya. Kalau berdasarkan saya lah, saya punya pendapat ni, kita tanya dekat orang yang salah lah. Sebab orang kedai ni, tuang kedai ni, dia punya motif, dia punya mentality nak buat bisnes. Dia bukan cikgu nak ajar kita. Dia bukan, ya memang dia dulu memang dia kaki hobi juga kan, tapi dia sekarang ni mentality dia nak jual. So kita sebagai pembeli, kita punya tugas beli. Dia sebagai bos kedai, dia punya tugas jual. So bila kita tanya persoalan apa-apa semua, dia punya jawapan semua berdasarkan apa-apa yang dia boleh jual kat you. So you pergi tanya pun, dia mesti suruh beli yang ni, yang tu, yang ni, yang tu. Sebenarnya tak perlu pun apa-apa. Semakin lama saya reefing SPS ni, okay, makin lama saya reefing, kebanyakan barang-barang yang saya kalau you orang tengok, saya dah kurangkan banyak dah. Filter stock dah tak pakai, UV saya dah tak pakai, apa lagi saya tak pakai, banyak lagi saya tak pakai ni. Nanti saya list down. Kita kena banyak membaca dekat Google, banyak review ada. Kita kena tahu apa kita punya goal. Kita nak simpan ikan saja ke ataupun kita nak coral. Coral tak semestinya you nak duduk dekat soft coral je. Mestilah lama-lama dia akan bagi LPS, lepas tu dia akan bagi SPS kan. So kita kena kaji selindir dekat Google dulu, kita tengok video orang buat macam mana. Tapi saya nak bagi tahu you orang ikut satu atau dua orang profesional yang ada result yang dia dah buat, dia dah capai, lepas tu you orang ikut dia. Sebab senang, you akan nampak dia punya cara-cara dia. Kalau ikut dia punya cara-cara pun dah cukup. Memang kita punya tank dengan dia punya tank lain. Jangan buat apa-apa dengan mendadak lah dekat lift tank ni. Okay? Lift tank ni dia perlukan masa, okay, untuk adjust. So kita ingat, kita nak nampak dia punya result hari ni dengan esok memang susah. Okay? Kita kena slow dekat lift tank ni. Kita katakan hari ni saya buat water change, esok saya tukar filter stock, lepas tu lusa lagi buatlah apa yang patutnya. So kalau macam saya tak ikut satu hari, saya buat minggu ni saya buat ni, minggu depan saya buat benda lain. So saya tak kacau. So apa-apa masalah pun saya boleh figure out, minggu lepas saya buat ni satu saja, okey saya buat water change saja, okey apa masalah ni. So kita boleh tahu. Kalau kita buat setiap hari, kita tak boleh nak track down apa kita buat, lepas tu kita tak boleh nak pinpoint daripada mana masalah datang. Satu selalu saya buat masa saya newbie dulu lah kan. Lagi satu, kita nak tanya orang tu, kita tengok siapa orang tu berdasarkan dia punya improvement, berdasarkan dia punya pengalaman, berdasarkan dia orang punya result. Okay? Kita tanya, jangan malu-malu. Kita tanya dekat Facebook, ada banyak kawan refer yang pro-pro. You boleh tanya dekat Mas Saleh pun boleh tanya. Saya dulu sebagai newbie, saya memang shoot question dekat Mas Saleh, dekat Eropah dulu, dekat Amerika dulu, memang saya akan tanya. Ada yang Jepun pun saya tanya juga. So
kita tanya apa masalah, kemungkinan dia orang akan tolong, kemungkinan dia tak tolong, kita boleh shoot question tu dekat orang lain yang bagi tahu. Lagi-lagi kita shoot dekat public dia punya masalah kita ni, kita tak dapat dia punya solution sebenarnya. Untuk saya lah kan, dia nampak lagi macam kita lagi confused kan, sebab banyak orang nak tolong, kita tak tahu mana satu betul. Betul tak? So elakkan benda ni lah. So kalau you orang nak sukses, betul-betul nak sukses dekat riffing ni, yang you rasa you tak boleh nak give up, macam saya ni dah addicted dah, so saya tak boleh nak give up dah. So memang sekali seminggu tu memang lepak kedai ikan satu hari tu. Kalau tak, dia tak macam normal lah kan. Macam tu lah saya punya riffing punya hobi ni, punya passion lah kan. Kalau you orang macam saya, you orang nak sukses, tak jadi, you orang tengok you orang punya tank, you orang fikir mana silap, mana salah you orang buat. Okay? Kalau you tak tahu apa-apa masalah ni, you fikir balik-balik, dia akan dekat sana juga, jawapan dia dekat sana juga. Saya tak tahulah apa masalah you orang hadapi dekat sana tu, dekat sebagai newbie. Tapi untuk saya rasa you kena duduk, you ambil paper, you tulis apa masalah, apa yang you tambah, apa yang you tarik keluar daripada you punya tank, apa yang you tambah, apa yang you beli baru, apa benda perubahan you buat, semua you kena tulis. So you kena tulis macam ni saya buat. Okay, buat saya ada file ni semua. Saya memang ada file daripada dulu. Okay, saya punya file ni. Saya punya file ni testing apa semua ada dalam ni. Okay, semua macam-macam ada sini. Okay, tester apa semua. Okay, semua benda ada kat sini semua. So file ni memang penting. So bila kita ada masalah apa semua kan, kita boleh ikut, kita boleh tengok, okey hari ni, okey sekarang ni saya ada masalah lah. Apa masalah ni daripada mana ni? Tengok. Lama, sebab ni kita boleh tahu. So at least ada solution. Pergi dekat kedai, lepas tu kita tanya dekat tuan kedai. Tuan kedai punya motif ni, dia nak jual barang. Dia bukan nak cakap dia tak nak tolong, tapi dia nak tolong. Dalam cara tu dia boleh jual barang juga. Betul tak? Sebagai kita kalau kita ada kedai pun, kita nak jual barang juga. Takkan kita nak bagi information free macam tu je kan. Mestilah suruh you beli barang ni bagai, lepas tu boleh settle bos, beli barang ni, boleh settle dia punya masalah. Macam tu kan, betul tak? Diorang ikut dia, okay? Satu atau dua orang tu, diorang tengok cara-cara maintenance dia, cara-cara rutin dia, memang boleh bawa sukses guys. So itu sajalah untuk kali ni, untuk vlog nombor 2 ni. Saya memang nak tolong untuk newbie lah, tapi itulah, saya selalu tengok diorang lagi kena confuse bila saya tengok soalan-soalan diorang dekat social media kan. Saya nak tolong pun susah, sebab banyak sangat superhero nak tolong. Lepas tu saya nak tolong pun, saya jadi superhero juga. So you orang fikirlah. So you orang kalau nak tanya soalan apa semua, pastikan you orang PM dia orang, apa-apa mana-mana you orang punya kawan-kawan yang pro refer, you orang PM dia orang. So senang you orang nak selesaikan masalah you orang punya tank, lagi tak confuse. Okay guys, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa subscribe dengan like. Salam berbatu karang. Okay, see you guys.